What's up guys? Gue cek apa gue gitu. Apa tapi? Sampai ini dulu. Kakak meja belakang, meja dia. Meja depan sekali. Jangan tiru guys, setting. Hari ni tu lagi. Ayam. Ada Mesko. Okey, assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, duduk. Okey, minggu depan kita belajar pasal apa dah? Pembiakan seks dan ases. Okey. Kalau jamak jantan kita panggil remah. Kalau kita panggil pembiakan ases terbahagi kepada pembiakan ases terbahagi kepada Tiga. Iaitu yang pertama Manusia. belahan kedua. Yang kedua perlunasan. Yang ketiga pendanaan semula. Yang keempat yang kelima pembiakan vegetatif. Okey, pembiakan vegetatif pula terbahagi kepada pembiakan vegetatif terbahagi kepada tiga, iaitu bahagian akar, bahagian batang, bahagian daun. Apa tak ingat Apa salah kira? Apa lah awak tak tahu. Awak tak masuk lagi tadi pembiakan. Bau sikit. Bau dapat jumpa kau. Jumpa yang ni je. Oh, Begitu. begitu. Belajarlah. Ni bukunya. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk pembiakan. Yang pertama sekali kita akan belajar pembiakan seks dan ases. Bermula pada pukul 9.10 sampailah pukul 9.90 ni kita akan belajar ini, iaitu pembiakan vegetatif. Okey, siapa tahu apakah maksud pembiakan mengikut pengetahuan awak? Beranak. Lagi? Bahasakan individu yang baru. Lagi? Bertelur. Okey, maksud pembiakan adalah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Maksudnya setiap organisma hidup ni dia akan membiak. Kira lah dia tu organisma multisel macam kita ke ataupun unisel macam bakteria, sekalipun dia akan membiak. Faham? Okey, pembiakan terbahagi kepada dua, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Pembiakan seks dia melibatkan sel pembiakan. Manakala pembiakan secara aseks dia tidak melibatkan sel pembiakan. Contohnya, kalau pembiakan seks dia berlaku kepada Manusia. selain pada manusia, contohnya bakteria dan amfibia. okey, boleh tahu, cik boleh tahu tak haiwan gapor dia beranak? Lagi? Kucing lagi? Manusia. Harimau, Ha? kubai,
Habis. Muhammadiyah. Okey, kalau pembiakan secara asas, dia tidak melibatkan sel pembiakan. Contohnya ia berlaku kepada tumbuhan seperti bawang, halia, kentang. Lepas tu organisma ringkas iaitu ameba, hydra dengan paramecia. Kalau tengok macam make output lah. Dia tanya halia, dia tanya lapan. Tak tengok. Tanya halia. Tanya bunyi. Tanya bunyi itu dia ada biji benih tu. Lepas tu dia tanya kan lah. Kamu-kamu tu. Kamu je. Kamu. Itu nampak tak? Itu adalah pembiakan secara beridentrik. Bermaksud dia tu tumbuh daripada akar ataupun batang. Sama ada dua tu je. Maksudnya kita tak perlukan biji benih untuk tanya halia, bunyi. Kita ambil ibu dia tu, kita pun letak di tanah kita, dia pakai berakar, dia naik baru. Ataupun dia akan tumbuh batang baru, dia pun naik. Faham? Tu kita panggil pembiakan secara asas. Dia tidak melibatkan kacukan antara dua organisma iaitu lelaki dan perempuan. Maksudnya dia tak pernah ada untuk lelaki lah. Dia boleh membiak secara persendirian. Okey, muka siap 92 pula. Okey, pembiakan sels merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan peringkat tinggi. Pembiakan seks dia melibatkan dua induk iaitu induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan iaitu sperma dan induk betina yang membawa sel pembiakan betina iaitu ova. Okey, induk jantan ni dia dihasilkan di mana? Testis. Kalau induk betina dihasilkan di ovari. Okey. Buka pula buku siap 93. Terdapat dua jenis persenyawaan iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Okey, kalau tengok jadual 4.1 tu boleh tengok perbezaan antara persenyawaan luar dan persenyawaan dalam. Okey, kalau persenyawaan dalam, ciri-ciri dia berlaku apabila nukleus gamet jantan dia bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Kalau persenyawaan luar, okey, key point dia di situ adalah dalam dengan luar. Kalau persenyawaan dalam, dia bercantum di dalam badan induk betina. Kalau persenyawaan luar, dia bercantum di luar. Contohnya, haiwan apa yang bercantum di luar? Lagi selain pada ikan? Katak. Ni nampak tak? Okey, kan katak dia melakukan persenyawaan. Siapa boleh goyah? Induk betina tinggalkan telur dia lain. Lepas tu? Lepas tu induk jantan tu lepaskan sperma dia. Memanfaatkan benih ke telur tu kan bercantum. Lepas tu berlakulah persenyawaan. Kita panggil persenyawaan lepas. Belum. Boleh kelang tu. Siapa untuk lepas ni tengok. Kalau sempat kalau tempat berlaku percantuman, kalau persenyawaan dalam dia membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Kalau persenyawaan luar, induk jantan dia membebaskan sperma dan induk betina dia membebaskan ova. Lepas tu persenyawaan ini berlaku di dalam air. Contohnya seperti katak dan ikan tadi. Lepas tu kalau proses, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Gamet jantan tu apa dah?
Sperma. Dari organ pembiakan jantan. Organ pembiakan jantan itu apa dia? Testis. Betul. Okey, kalau persendirian luar, proses dia gamen jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamen betina. Sebagai contoh, boleh tengok gambar rajah 4.2 dengan 4.3 tu. Tengok macam pembatung tu. Persendirian dalam pembatung dengan ikan. Boleh nampak tak? Okey. Okey, buka putusan 94, pembiakan secara aseks. Okey, pembiakan aseks dia berlaku dalam organisma ringkas seperti ameba, paramecium dan hydra. Lepas tu tumbuhan seperti bawang, halia dan ubi kentang juga membiak secara aseks. Pembiakan aseks hanya satu induk yang terlibat. Kalau pembiakan secara seks berapa induk? Dua induk. Dua induk sahaja. Kalau untuk haiwan lah. Kalau untuk manusia ni kan hampir 3-4 tahun lah. Okey, untuk pembiakan aseks, individu baharu yang dihasilkan adalah seiras secara genetik dengan induknya. Maksudnya variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Maksudnya, anak dia tu sama sebiji dengan ibu dia. Contoh kalau macam halia. Awak tengok halia begitu ke? Anak dia pun begitulah. Kau ada awak nampak halia tu warna intek, bukan warna lah. Kalau halia tu beranak tu lebih kuning. Tak ada ke? Yang beranak tu lebih halia juga. Kan macam manusia, kita mempunyai pelbagai variasi. Variasi maksudnya muka lain, mata lain, hidung lain. Nama ayah awak ke? Nunggu sikit-sikit tapi lain ke? Kata, awak ni menunggu untuk awak lah, tak menunggu mak awak. Orang panggil variasi. Variasi ni maksudnya pelbagai. Maksudnya ada hidung matu, hidung putih, mata sepet, mata bulat. Itu adalah bila berlaku pembiakan secara seks. Berlakulah variasi. Dia berlaku pertukaran genetik. Okey, buka muka surat 15. Tengok, ada 5 jenis pembiakan secara aseks. Yang pertama adalah belahan dedua. Yang kedua adalah pertunasan. Yang ketiga adalah penjanaan semula. Yang keempat, pembentukan spora. Dan yang kelima, pembiakan vegetatif. Okey. Untuk yang pertama iaitu belahan kedua. Belahan kedua ialah pembahagian satu sel induk kepada 2 sel anak. Tengok gambar rajah belahan kedua ameba tu. Daripada satu sel induk, lepas tu dia membahagi menjadi 2 sitoplasma. Lepas tu sitoplasma tu akan berpisah membentuk 2 sel anak. Itu kita panggil belahan kedua. Daripada satu, dia terbelah jadi 2. Kita panggil belahan kedua. Okey. Untuk pertunasan. Pertunasan adalah proses pembentukan tunas pada badan organisma. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya terputus dan membentuk individu baharu. Tengok gambar rajah pertunasan hydra tu. Tengok dia macam tumbuh leher ke tepi tu ke, macam dengir ke tepi dia. Lepas tu dengir tu akan membesar menjadi satu hydra yang lain. Lepas tu bila dia matang, dia cukup sempurna dah macam mak dia tu, dia akan terputus, terpisah daripada mak dia, dia akan jatuh tanah, tumbuh pokok lain pula. Tu kita panggil pertunasan. Boleh nampak tak? Okey, untuk penjanaan semula. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baharu yang lengkap. Contohnya cacing pipih, tapak Sulaiman, planaria dan spirogyra. Contoh gambar rajah
planaria tu. Tengok dia potong dekat tekuk, okey? Terpisahlah kepala dengan ekor tu. Untuk perjalanan semula ni, kepala tu dia akan tumbuh ekor balik, dia akan jadi satu individu baharu. Dan ekor tu, dia akan tumbuh kepala balik. Jadilah individu yang baharu. Tu kita panggil penjanaan semula. Dia buat ekor balik, ekor tadi buat kepala balik. Dia jana semula. Faham? Okey. Yang keempat adalah pembentukan spora. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium. Selepas sporangium pecah, spora yang halus dan ringan akan disebarkan oleh angin. Apabila sampai di tempat yang lembap, spora tumbuh menjadi tumbuhan yang baharu. Contohnya alga, ulat, paku pakis dan bakteria. Tengok tu macam gambar rajah tu, pembentukan spora pada paku pakis tu. Dekat daun dia tu ada butir kecil halus. Dalam butir kecil halus tu ada spora. Bila butir tu pecah, spora tu akan diterbangkan oleh angin. Bila dia jatuh tempat lembap, tempat yang sesuai lah kata, dia pun naiklah pokok paku pakis yang baharu. Itu kita panggil pembiakan secara pembentukan spora. Okey, yang terakhir adalah pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baharu daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang bawah tanah, batang raya, berbawang dan daun. Contohnya lobak merah, stroberi, halia, ubi keladi dan ubi kentang. Tengok tu macam gambar rajah tu, pembiakan vegetatif halia tu. Dia naik melalui akar. Maksudnya kalau dia letak halia tu dalam tanah, dia pun naik akar baru. Naik akar baru dia pun membiarlah tu bila anak-anak lain tu. Kalau tanah dalam itu, okeylah gali lubang kalau nak terang. Nak tahu betul kodok, balik ni awak dia ambil halia ke muhabak tu, awak gali lubang, awak pergi tambuh dia dalam lubang. Tengok seminggu lepas tu dia naik pada akar. Kalau dia naik akar maksudnya dia tu bertumbuh melalui vegetatif menggunakan akar. Kalau bawah cikgu rasa macam melalui dia vegetatif juga tapi dia melalui akar juga. Tengok okey macam bawah kita berakar. Tu tak biasa koyok bawah pun. Biasa. Contoh selain daripada halia bawah, kalau melalui daun pokok ke apa? Pokok setawa. Siapa pernah tengok pokok setawa? Tak pernah tengok, tak pernah tahu pun. So dia naik anak-anak pokok dekat tepi daun dia tu. Dia naik pokok lain pula, apa daun? Pernah tengok? Astagfirullah. Nanti balik tak main game lah, tengok pokok setawa yang mana dia naik. Betul macam strawberry. Dia tumbuh melalui akar. Akar tu pun panggil akar raya. Akar raya. Sebab tu dia tanam dalam muskah tu. Okay, dia pun macam beraya, menjala. Itu kita panggil pembiakan vegetatif melalui akar raya. Kau tak biasa pergi Cameron lagi? Biasa. Tak biasa pergi Cameron? Tak biasa tengoklah pokok strawberry? Biasa. Siapa nanti kakak pergi Cameron nanti? Kakak pergi Cameron, kakak tengoklah pokok strawberry tu dia beraya ke atas ni. Ke atas para dia buat. Okey, buka muka sekarang sekilap kuning pula. Sekilap kuning. Pembiakan vegetatif. Okey, pembiakan bahagian vegetatif ni dia adalah pembiakan selain pada bunga. Sama ni kita tengok bunga yang pembiakan untuk tumbuhan kek. Rupanya tu, dia ada 3 lagi, iaitu akar, batang dengan daun. Okey, kalau bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya
tu, bila kita pacuk kelompok tu, dia akan naik akar. Lepas tu dia pun naik daun baru. Itu adalah tumbuhan yang baru panggil organisma yang baru lah. Maksudnya dia biok lah tu. Dia naik, dia hidup. Okey, yang kedua, batang. Bahagian batang tumbuhan hidup akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya batang bawah tanah. Seperti ubi kentang. Kalau batang raya, rumput. Lepas tu strawberry tadi. Lepas tu kalau bawang, tengok akar adventitious tu. Dia naik tu. Untuk bahagian vegetatif terakhir itu daun, bahagian daun tumbuhan hidup akan berkembang menjadi tumbuhan baru, contohnya sawa dan begonia. Tengok tu dia naik pokok baru dekat daun dia. Dia tu nak naik baru. Daun atau daun? Daun atau daun? Okey, kepentingan pembiakan. Cikgu nak tanya, apa pembiakan itu penting? Supaya tidak untuk memastikan kemandirian spesies. Contohlah kalau semua itu mana atas dunia ni, apa yang terjadi? Semakin berkurang. Ya, manusia semakin berkurang. Lepas tu sistem dekat alam ni akan rosak lah. Sebab kita hidup ni saling seimbang antara satu sama lain. Pokok perlukan kita sebab dia perlukan karbon dioksida. Kita perlukan pokok untuk oksigen. Kalau manusia kurir tak ada karbon dioksida, matilah pokok. Sebab tu Allah ciptakan setiap benda hidup itu ada tujuan dia. Faham? Faham. Okey, antara kepentingan lain selain pada untuk mengelakkan keputusan adalah pembiakan dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Satu, pembiakan dapat menurunkan maklumat genetik kepada generasi baru. Kita tengok video. Sampai ada lagi? Berapa dah main? Tapi cikgu awak habis satu. Kita belajar apa? Okey, kita belajar pasal sistem pembiakan manusia. Lepas tu, selagi perubahan fizikal yang berlaku ketika akhir balik. Okey, buka siap 97. Okey, manusia membiak dengan cara pembiakan asep. Okey, sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Hari ini kita nak tahu organ-organ pembiakan bagi sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Hukum surat 98 dan 99. Tengok molek gambaran. Okey, kalau tengok sistem pembiakan lelaki, dia terdiri daripada apa? Tengok gambaran dia. Lagi, sperma, okey, lagi scrotum, testis, belakang. Okey, ingat cikgu Moya. Sperma dihasilkan di testis. Okey. Bila berlaku ni, sperma akan dihasilkan pada testis. Testis tu akan dihantar ke uretra melalui ductus sperma. Maksudnya ductus sperma adalah laluan untuk sperma lalu daripada testis, daripada kulit dia testis tu akan lalu nak pergi ke uretra melalui ductus sperma. Faham? Ductus sperma adalah laluan daripada sperma masuk dalam testis tu nak pergi ke uretra. Daripada uretra, sperma tu akan masuk ke zakar. Faham? Boleh faham? Boleh nampak tak? Okey, ductus sperma adalah
Laluan. Laluan. Untuk sperma. Lalu daripada Testis ke uretra. uretra. Pada uretra, daripada uretra sperma tu akan masuk ke Laga. Okey, betul. Okey, ingat. Hilir dia adalah dekat testis. Nak pergi ke uretra, dia akan lalu ke ductus sperma. Daripada uretra tadi, dia akan masuk ke saluran. Okey, kalau macam vesicle semen, kelenjar prostat dengan scrotum. Scrotum tu adalah kulit untuk dia lindungi testis tadi. Kalau prostat dengan vesicle semen itu adalah orang panggil organ aksesori. Organ aksesori ni organ memberi nutrien kepada sperma tadi. Kalau tengok jadual 4.2 iaitu bahagian dan fungsi. Okey, vesicle semen fungsi dia adalah untuk merembeskan bendana yang mengandungi nutrien untuk sperma. Kalau uretra, salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Awak kena ingat, uretra ni ada dua fungsi, iaitu salur sperma, yang kedua salur air kencing awak. Awak ada kencing tu keluar dari uretra lah. Faham? Kalau ductus sperma, dia menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Kalau zakar, dia memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Kalau scrotum, dia memegang dan melindungi testis. Sebab tu, kalau scrotum ni, sebab itulah kalau lelaki tidak digalakkan memakai seluar tak. Tahu tak apa? Sebab dia kepit. Mudah lah tu tahu. Kapo? Kapo dia kena ayat kapo? Pehe-pehe sedikit lah. Aduh. Sebab benda tu kurang terlalu. Kalau dia panak sangat, masuklah semua mawak. Tak sumpah lah awak. Sebab tu dah orang bergaduh sangat. Apa-apa tak tu. Mungkinnya semak. Kau semak apa tak? Okey, semak style-style Korea. Kau bagi-bagi. Bagus. Saya nak look. Kau tak boleh. Tak lalu. Kita pamit. Macam apa Korea. Okey, bagi-bagi. Okey. Tengok lelaki-lelaki Melayu pakai baju tak letak. Ali Syukri yang Okey, testis. Testis juga dia menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan hormon seks jantan. Kalau kelenjar prostat, dia menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, cikgu nak panggil. Cikgu nak panggil nama mari tulis fungsi depan. Tak sibuk buku teks. Tengok lalu hafal lalu maksud dia tu. Cikgu panggil mari tulis depan. Dah sikit gapuh awak faham maksud fungsi dia. Oh, jatuh dulu. Nanti cikgu akan pick student. Tengok fungsi dia, nanti mari tulis depan. Tulis gapo hang awak ingat, gapo hang awak faham. Cikgu bobe dok. Tahu. Okey dah, masa dah cukup. Cikgu nak panggil. Cikgu pick je lah. Cikgu nak kakak awak pakai spek. Meja belakang sekali. Kakak tu dia fungsi ductus sperma.
Ya, Ahmad. Fungsi sperma. Terus sperma boleh berapa? Ya. Berapa? Tanpa bau buku teks. Okey. Yang kedua, cikgu nak Amirul. Amirul boleh fungsi kelenjar prostat. Right now, Amirul. Cuba cari. Right now. Boleh fungsi sperma. Boleh setakat awak boleh kakak. Aku tahu ni. Iman. Yang ketiga Iman. Oh, Pablo, after you. Oh, Pablo, jadi. Kena. Pablo. Jadi gila, kenapa? Bulu kepala berapa kali mandi? Gini nama saya. Bulu saya. Apa? Coba kau baju meja ni. Coba kau ganti mandi. Tanya dia, kenapa dia? So masuk ke IT, kan ada kelas kita, kita dapat saja. Mau terjadi dan tapi nampak terus dia berapa. Baik, masih kita kelas ni. Ya, Amirul. Fungsi kelenjar prostat. Dia, aku dia. Sebab ni ikut Iman. Pablo, fungsi vesicle semen. Pablo. Apa? Ngapa gelau? Okey, kakak ujung sekali. Nama Fungsi uretra. Pablo. Apa vesicle semen? Ngapa? Taruh. Ada bisa. Ya. Ya kerja. Apa? Nama kau apa dah? Iman. Iman boleh fungsi testis. Senang. Iman testis. Kalau terus, ingat dulu. Tahu ya dah. Boleh awak behel. Kau ingat tak apa tulis secara ringkas, tak apa nanti kita baca sama-sama. Malam ni. Awak kena ingat awak kena ingat struktur dia sudah ada dalam level so dia suka awak label. Lepas tu fungsi dia awak kena ingat. Masuk sampai 4.3. Kita hit sampai kita hit. Awak ni cikgu kena cepat-cepat sikit sebab buat dua tu belajar lagi kan. Pasti awak peso kalau ada orang lintang dia dah boleh lapis tak peso. Dah ada lain 15. Mungkin awal lah 15 tu. Baik macam mana dia
Western masuk di sekolah tu. Kakak ujian sekali. Kakak fungsi kakak. Fungsi kakak. Pergi dan berlindung. You Iman. Kakak. Rotem cikgu nak awak. Betul. Krici. Selamat. Kakak nama siapa? Fungsi sekolah. Najibah. Tengok daripada atas. Betul tak fungsi ureta iaitu salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan? Betul. Uretra fungsi dia untuk mengeluarkan sperma dan air kencing. Yang kedua, ductus sperma, betul tak? Mengeluarkan sperma ke dalam uretra daripada testis. Yang ketiga, merepeskan bendali yang mengandung sperma. Testis. Betul. Tempat yang dihasilkan gamit jantan, sperma dan hormon seks harapan. Benda Iman buat, betul tak? Okey, kelenjar prostat. Menghasilkan air yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Kalau skrotum yang melindungi testis, yang memegang dan melindungi testis. Kalau terkejut, tak boleh habis. Kalau Zaka, dia memindahkan sperma ke dalam parenquimal selasa persetubuhan. Pertumbuhan. Berapa dia pertumbuhan? Pertumbuhan. Okey, yang seterusnya kita tengok pula gambar raja. Muka surat 99. Siapa yang membiarkan perempuan? Okey, ada berapa tu? Ada tiup fallopian, ada ovari, ada uterus, ada cervix, ada parat. Okey. Ovum dihasilkan di ovari. Daripada ovari, dia akhir di mana? Tiup fallopian dulu. Dan apabila berlaku persenyawaan, bermaksud sperma tu masuk, dia akan bercantum. Berlaku persenyawaan di mana? Di tiup fallopian. Daripada tiup fallopian, telur yang disenyawakan tadi tu akan tepek ke mana? Di uterus. Bila tepek kat uterus, kita panggil embrio. Sikot. Dia bercantum tu, bercantum dekat fallopian, kita panggil zygote. Bila
Zagot tu membesar, membahagi. Kita panggil embryo. Embryo tu dia akan menempel dekat uterus. Contohlah, kalau ovari kita gosok dulu, boleh beradu. Sorry, sebab Ada over. ada over tak boleh biasa. Ya. Contoh kalau ovari awak okey sedap, tapi dia ada masalah, tak boleh nak hantar telur ke tube fallopian. Kita boleh mengandung lagi. Kalau dua-dua, contohlah, dua-dua ovari awak sihat, tapi tube fallopian awak ni gosok. Apa boleh tanya budak-budak? Boleh. Doktor akan ambil telur dalam ovari awak ni. Dia cocok perut ni ambil telur. Dia pun ambil sperma daripada induk lelaki, daripada lelaki lah. Dia pun akan buat persenyawaan dalam piring, in vitro, dalam piring mak amal. Dia akan cocok sperma tu. Masuk dalam oven, bila dia jaga, tengok mikroskop. Lepas tu, sel tadi, dia pakai kembang banyak-banyak. Kalau tengok semua sama, okay? Banyak-banyak. Dia pun ambil, tu kita pakai embryo tu. Embryo tu dia pun masuk dalam rahim. Rahim orang tu. Dia cocok. Dia cocok ni uterus kita. Dia cocok sekejap. Sebab dia kecil dah. Dia kecil sangat-sangat. Siapa sini artis nak lahir anak dari kita edah in vitro? Kalau Siti Nurhaliza lagi. Siti Nurhaliza. Kalau ya, in vitro dah tu. Saja. In vitro tu gitu. Maksudnya dia ovari dia semua okey. Mungkin masalah dekat tube fallopian dia tak boleh nak berlaku persenyawaan di tube fallopian. Terpaksalah doktor ambil buat persenyawaan di luar. Nanti awak belajar pasal IVF nanti form 5 tu. Aduh lama. Ya. Kenapa lama dulu? Okey. Tengok jadual 4.3 bahagian dan fungsi struktur pembiakan perempuan. Kalau tube fallopian dia fungsi dia tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Kalau ovari dia menghasilkan gamet betina itu ovum dan hormon seks wanita. Kalau uterus rahim tempat embryo berkembang dan membesar. Kalau cervix dia mengeluarkan mucus untuk memudahkan sperma merenang ke dalam uterus. Kalau faraj dia menerima sperma dan menjadi saluran bagi dilahirkan. Kalau macam lelaki tadi uretra, fungsi dia dua. Kalau air kencing dengan sperma. Kalau bagi wanita, faraj dia fungsi dia dua. Satu untuk menerima sperma dan satu lagi untuk lahirkan bayi. Bukan tempat lahirkan bayi, laluan. Ingat, laluan. Okay, boleh faham ke tak? Boleh nampak ke tak? Boleh. Okey, oleh itu cikgu nak pick lagi. Tulis fungsi pembiakan perempuan pula. Cikgu nak Najmi. Tulis fungsi cervix. Najmi ni boba. Boba Najmi. Apa? Ada. Ada. Sampai ada. Sampai Ada. lebih. Ada fungsi cervix ada. Oh sudah. Okey, bapak cikgu ingat nanti ada lebih. Ada lebih. Ada lebih. Cervix. Satu. Okey. Cervix nombor 4. Ini ada. Cikgu nak belah hadap tu. Belah hadap paling ikut belakang. Tahap. Tahap cikgu nak pilih fungsi ovari. Senang. Menghasilkan kami betul. Lepas tu cikgu nak buat pipa macam ni.
Isya. Isya. Saya payah-payah. Jangan dituduh, jangan tuladah. Ada buat ke apa? Ada buat. Mengeluarkan ke. Tapi tengok. Dah beli itu. Isya. Tiup pada tiup. Allah payah. Lepas tu sini awak angkat sana. Upiklah Tuhan dengan kakak. Ya, kau. Kakak dengan Tak ada lebih. Nama kita. Ni balik. Kita Bukit dia kau lelaki ni. Ya. Tahan dulu. Tahan dulu. Semua aku pergi ke sini. Ada apa lagi? Ada. Saya Pak Dirja dulu rupiah. Oh, ada. Oh, game. Itu kira lagi. Kau. Bari. Ha, bari. Yo, lah. Mana? Sudah ni. Apa? Terus. Ah. Hari ni yang lelaki semua kena tubik. Tak ada dah. Habis terus seorang lagi panas. Panas dia. Abang. Oh, you ada. Ah. Dukit. Ya. Kira lagi. Dah. Ha. Kira lagi. Lagi panas. Parah, nice beli. Apa dukit kami ni? Biar mo, biar. Dress ni pakai ni yo. Lagi. Oh lah. Panas dia kena Ya Allah, bes, kenapa? Jangan percaya. kena cek tengok kat duduk belakang. Motor duduk yang ambil. Dia je tengok. Cikgu nak kakak mak ada kotak pensel. Lepas tulis pusing. Pusing paras. Dia ada pilih Oleh lagi. Cepat balik. Cepat kakak. Kakak tu. Apa? Ambil dia. Siapa dah? Holy Cross. Cepat balik dah. Nanti buat nanti Akak tak ada berapa tu? Ada 3 sampai burger spicy. Konten, ambil dia buat nanti. Esok kan.